الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Muslimin sidang Jumaat sekalian, kepimpinan dalam Islam adalah suatu amanah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut sebanyak 12 kali perkataan Al-Imam dengan sebutan yang berlainan, tetapi membawa maksud kepada kepimpinan. Antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyatihi. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan juga larangan. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, Ya Tuhanku, jadikanlah juga apa jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila membicarakan berkaitan soal kepimpinan, semestinya kita perlu merujuk model kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahawa kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kepimpinan yang boleh diteladani dan juga dicontohi serta relevan sepanjang zaman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula banyak menyebutkan dengan mengingati Allah. Sejarah membuktikan bahawa kepimpinan yang terbaik di sepanjang peradaban manusia adalah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang sangat ideal dan tiada tolak bandingnya. Ciri kepimpinan baginda sebenarnya telah tergambar sejak baginda di zaman kanak-kanak lagi. Kematian ayahanda baginda Abdullah semasa baginda sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan bondanya Aminah menjadikan baginda seorang insan yang berjiwa kental. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti setakat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji baginda dengan kematian bonda yang dicintainya sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Dalam usia yang sebegini, baginda telah melalui pengalaman sebagai seorang anak yatim piatu. Situasi inilah tidak menghalang baginda daripada menjadi seorang yang baik dan amanah, hingga baginda terkenal dalam kalangan masyarakat dengan gelaran Al-Amin, yaitu orang yang amanah. Menurut Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu unggul ialah kerana sejarahnya lengkap, meliputi segenap bidang kehidupan, sama ada dari aspek kemanusiaan maupun kemasyarakatan. Sejarah baginda juga telah memperlihatkan kepada kita semua amalan yang ideal dan praktikal, bahkan dalam aspek kepimpinan.
baginda telah menunjukkan ciri seorang ketua negara yang mampu mengemudikan pemerintahan dengan cekap dan pintar. Muslimin sidang Jumaat sekalian, salah satu ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepimpinan secara qudwah, yakni contoh teladan, iaitu gaya kepimpinan yang dipraktikkan dengan perbuatan. Kepimpinan baginda bukan setakat mengarahkan para sahabat melakukan sesuatu, bahkan baginda sendiri yang turun padang melakukannya bersama-sama para sahabat. Antara contoh jelas membuktikan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berganding bahu bersama sahabat ialah dalam peperangan Khandaq. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam hadis daripada Jabir telah berkata, di hari menggali kubu kami telah direntangi oleh seketul batu pejal. Lalu sahabat pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda perihal batu tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa baginda akan memecahkan batu tersebut. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam terus bangun sedangkan di perut baginda telah diikat dengan batu kerana menahan kelaparan. Setelah 3 hari berturut-turut tidak menjamah makanan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil pemecah batu lalu dicangkul baginda sehingga hancur. Begitulah hebatnya kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan ini telah diakui oleh semua sarjana, sama ada sarjana Islam maupun sarjana di barat. Justru muslimin sidang Jumaat sekalian, alangkah indahnya kehidupan ini dan alangkah bertuahnya kita selaku rakyat sekiranya kehebatan kepimpinan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dikembalikan dan juga dilaksanakan pada masa kini kepada sesiapa sahaja yang bergelar pemimpin di semua peringkat. Hentikanlah sikap hipokrit dan hanya mementingkan tembolok sendiri serta berbalah antara satu sama lain hanya kerana inginkan pangkat kedudukan dan juga harta kekayaan. Pemimpin boleh diibaratkan sebagai seorang ayah yang bijak dan tahu bertanggungjawabnya, yang boleh membawa keluarganya berjaya di dunia maupun di akhirat. Sama jugalah dengan pemimpin. Jika pemimpin bijak dan arif berkenaan tanggungjawab yang dipikul, maka negara ini dan rakyatnya akan dapat merasai nikmat kejayaan. Inilah bahawa setiap Muslim inginkan kejayaan di dunia serta tidak inginkan melepaskan kejayaan di dunia yang satu lagi. Oleh itu, wahai pemimpin, pimpinlah kami agar berjaya di sini serta di sana nanti. Laksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan sebagai seorang pemimpin, kerana amanah itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu masa kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tiap-tiap seorang daripada kamu adalah pemimpin dan akan diminta bertanggungjawab kepada orang di bawahan jagaannya. Seorang ketua negara bertanggungjawab ke atas rakyatnya dan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepimpinannya. Seorang isteri bertanggungjawab di rumahnya dan akan disoal berkenaan tanggungjawabnya. Seorang anak bertanggungjawab ke atas harta bapanya dan ia juga akan disoal. Begitu juga seorang hamba atau yang bekerja dengan majikannya. Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada apa yang dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Maksudnya, Ingatlah hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Kemudian sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita dan mereka tidak dikurangkan pahala amalan-amalannya yang baik sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واسمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دولي ترعمت مولاة شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.